Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Dr. Shahlan Surat, ahli-ahli kumpulan dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Azhar bin Mahmud, mewakili ahli-ahli kumpulan yang lain akan memulakan seminar 1 bagi kursus GG-GB 6012, penulisan akademik 1. Untuk makluman Yang Berusaha Doktor dan rakan-rakan sekalian, semua jurnal yang digunakan untuk tujuan ulasan kritis kami dan slide pembentangan ini boleh diperolehi dengan mengimbas kod bar atau ke pautan gg.gg/gg-GB6012-seminar-1. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Senarai nama ahli kumpulan disusun mengikut susunan jurnal yang dipilih untuk dianalisis. Dimulai dengan Yap Chai Fen yang membuat ulasan kritis bagi jurnal yang pertama, Najibah binti Suhaimi bagi jurnal yang kedua, Nur Akidah binti Nordin bagi jurnal yang ketiga, saya sendiri Azhar bin Mahmud Elias Muhammad bagi jurnal yang keempat, dan Wan Hatiman Sauzi bin Wan Omar bagi jurnal yang kelima. Yang Berusaha Doktor dan rakan-rakan sekalian, saya mulakan dengan tajuk jurnal yang kami pilih untuk dianalisis, iaitu yang pertama, cabaran dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran STEM di sekolah menengah. Jurnal yang kedua, pembangunan komik STEM tahun 1 untuk mata pelajaran sains dan matematik. Jurnal yang ketiga, memperkasa pembangunan modal insan Malaysia di peringkat kanak-kanak, iaitu kajian kebolehilaksanaan dan kebolehintgrasian pendidikan STEM dalam kurikulum permata negara. Jurnal yang keempat, kesediaan guru sains dan matematik dalam melaksanakan pendidikan STEM dari aspek pengetahuan, sikap dan pengalaman mengajar. Dan jurnal yang kelima, cabaran guru prasekolah dalam menerapkan pendidikan STEM. Seterusnya saya mempersilakan Yap Chai Fen untuk membentangkan analisis bagi tajuk, abstrak dan pengenalan bagi jurnal-jurnal yang dipilih. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Azhar. Bagi analisis tajuk, rumusannya, semua tajuk kajian ditulis dengan jelas dan ringkas. Tajuk jurnal 3 dan 4 telah melebihi 15 patah perkataan. Tajuk kajian dicadangkan mengandungi elemen seperti bidang kajian, reka bentuk, tujuan, populasi, pemboleh ubah dan lokasi kajian. Jurnal 1, 3, 4 dan 5 menunjukkan hubungan antara pemboleh ubah kajian. Istilah STEM bagi jurnal 4 dan 5 perlu ditulis dalam huruf besar. Untuk analisis abstrak yang baik merangkumi elemen penting seperti objektif kajian, metodologi, dapatan kajian, kesimpulan dan kepentingan atau cadangan atau implikasi kajian. Semua jurnal ditulis dalam dua bahasa dan mempunyai elemen penting, kecuali jurnal 1 tiada menuliskan implikasi kajian. Pembaca boleh mendapatkan maklumat lengkap tentang kajian jika abstrak itu ditulis dengan baik, ringkas dan jelas. Panjang abstrak bergantung kepada syarat penerbit dan sebaik-baiknya dalam lingkungan 200 hingga 250 patah perkataan. Bagi analisis pengenalan, rumusannya, pengenalan kajian perlu memberi gambaran tentang kajian yang dijalankan dengan membincangkan latar belakang, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian, kepentingan kajian dan batasan kajian. Semua jurnal menyatakan latar belakang dan tujuan kajian dengan jelas kecuali jurnal 1. Semua jurnal mempunyai sokongan dan rujukan kajian lepas. Jurnal 1 dan 2 tidak menyatakan batasan kajian dan definisi operasional kajian. Baik, seterusnya saya serahkan kepada Akidah. Terima kasih Cikgu Yap. Okey, sekarang saya akan teruskan dengan analisis penyertaan masalah. Okey, bagi analisis penyertaan masalah, jurnal 1, 2 dan 4
tidak dinyatakan dengan jelas tentang penyataan masalah atau isu. Tetapi untuk jurnal 3 dan 5 ada dinyatakan isu dengan sokongan kajian yang lepas. Okey, seterusnya untuk analisis tujuan, objektif dan persoalan kajian. Semua jurnal ada menyatakan tujuan kajian di bahagian abstrak dan menghuraikan secara umum arah dan tujuan kajian. Objektif kajian pula untuk jurnal 2 dan 3 tidak dinyatakan dengan jelas dan mungkin sukar untuk mencari apakah objektif kajian bagi jurnal tersebut. Dan hanya jurnal 5 sahaja yang dinyatakan persoalan kajian dengan jelas. Seterusnya, analisis ulasan kepustakaan. Okey, analisis ulasan kepustakaan ini juga disebut sebagai sorotan kajian ataupun kajian literatur. Tetapi kali ini kita akan menggunakan analisis ulasan kepustakaan lah. Jadi, ulasan kepustakaan bagi setiap jurnal ditulis dengan berfokus kepada tajuk dan tujuan kajian. Dan ia ditulis untuk mengukuhkan setiap hujah di dalam jurnal tersebut lah. Okey, bagi jurnal 1 dan 3 pula, ulasan kepustakaannya ada yang tidak dibuat rujukan. Dan di dalam jurnal 2 terdapat satu perenggan yang membincangkan tentang ulasan kepustakaan sahaja. Okey, itu jadi saya akan minta Najibah untuk sambung analisis metodologi. Silakan. Okey, terima kasih Akidah. Okey, jadi saya akan bentangkan bahagian analisis metodologi yang mana jurnal 1 dan 5 yang menggunakan reka bentuk kajian kualitatif, jurnal 4 menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif, jurnal 3 menggunakan reka bentuk kajian campuran iaitu kualitatif dan kuantitatif, manakala jurnal 2 hanya membincangkan tentang reka bentuk pembangunan, komik STEM. Okey, kebanyakan jurnal di sini ada dinyatakan tempat kajian, persampalan, instrumen dan penganalisisan data. Tetapi untuk jurnal 2 tidak dinyatakan. Dan kelima-lima metodologi jurnal diterangkan dengan jelas dan dapat dipahami. Seterusnya untuk analisis dapatan kajian. Tiga jurnal iaitu jurnal 1, 3 dan 4 mempersembahkan dapatan kajian dalam bentuk statistik deskriptif memandangkan ketiga jurnal ini menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif. Dua jurnal iaitu jurnal 3 dan 5 menggunakan maksudnya menganalisis kajian melalui proses analytical, tetapi jurnal 2 tidak dinyatakan penjelasan bagi setiap halaman komik, iaitu tidak ada penjelasan tentang dapatan kajian lah. Okay, kebanyakan dapatan kajian hanya dibentangkan dalam bentuk jadual dan penerangan yang terperinci. Okay, seterusnya untuk analisis perbincangan. Okey, untuk 4 jurnal iaitu jurnal 1, 3, 4 dan 5 ada dinyatakan perbincangan dan disokong oleh kajian lepas, tetapi untuk jurnal 2 tidak dinyatakan perbincangan tentang dapatan dan pemilihan tema dalam setiap siri komik STEM yang telah dihasilkan. Okey, 3 jurnal iaitu jurnal 1, 4 dan 5 sahaja dinyatakan implikasi kajian dan cadangan kajian kepada pembaca, dan untuk maksudnya pengkaji mengemukakan implikasi dan kajian lanjutan yang boleh dilakukan oleh pengkaji seterusnya. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Wan Fatimah Sarozi untuk analisis rujukan dan laras bahasa. Okey, terima kasih Cik Najibah. Seterusnya saya akan meneruskan analisis tentang rujukan. Okey, sebagai rumusan 4 jurnal iaitu jurnal 1, 2, 3 dan 5 menggunakan format rujukan gaya APA, manakala satu jurnal iaitu jurnal 4 menggunakan format rujukan IHP kepada gaya APA. Okey, sebelum itu saya suka untuk terangkan apa itu format gaya penulisan gaya APA. Okey, ciri yang pertama ialah mengikut turutan abjad. Yang kedua, mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang, tahun terbit, tajuk, tempat terbit dan penerbit. Dan yang ketiga, baris kedua dan seterusnya ditulis ke tengah iaitu satu tab. Okey, rumusan yang ketiga, pelbagai sumber rujukan dirujuk seperti jurnal, buku, akhbar, majalah, tesis dan laman web. Okey, kesemua rujukan tersebut disenaraikan dalam ruangan rujukan. Okey, seterusnya saya akan menganalisis tentang laras bahasa. Okey, sebagai rumusan, okey, semua jurnal menggunakan laras bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Okey, penggunaan laras bahasa yang jelas dapat memudahkan pembaca memahami penulisan yang ingin disampaikan.
Penggunaan ayat yang panjang semasa membuat huraian akan mengundang kepada kesalahan tata bahasa yang tinggi. Oleh itu, carilah ayat yang ringkas dan mudah dipahami. Di sini kami rumuskan kesalahan bahasa yang terdapat dalam kelima-lima jurnal tersebut. Okey, yang pertama ialah kesalahan bahasa dari aspek morfologi, iaitu seperti kesalahan kata sendi, kata majmuk dan kata pemeri. Kesalahan bahasa dari aspek sintesis melibatkan suatu ayat dan ayat tergantung. Yang ketiga, kesalahan bahasa dari aspek mekanis seperti ejaan dan penggunaan sikatan. Okey, berkenaan dengan penggunaan bahasa selanggar ni, dalam penulisan akademik, penulis haruslah menggunakan bahasa formal dan elakkan diri daripada bahasa selanggar, dialek atau bahasa yang tidak formal yang lain. Namun begitu, dalam kes ini, bahasa selanggar boleh digunakan dalam penulisan laporan kualitatif yang berbentuk temu bual. Okey, itu saja daripada saya. Saya teruskan slide ini kepada Cik Azhar. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Wan Hatiman Sauzi dan semua ahli kumpulan yang telah menyempurnakan pembentangan bagi setiap aspek yang telah ditetapkan. Buat akhirnya, saya akan membuat rumusan terhadap kekuatan dan kelemahan jurnal-jurnal tersebut. Secara keseluruhannya, setiap jurnal yang dikaji mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dari aspek kekuatan, jurnal 1 dan 2 mempunyai abstrak yang ditulis dengan jelas. Jurnal 3 dan 5 pula mempunyai sokongan daripada kajian-kajian yang lepas. Manakala jurnal yang keempat disokong dengan teori-teori dan model yang mendasari kajian tersebut. Manakala dari aspek kelemahannya pula, jurnal pertama dan keempat tidak menyatakan dengan jelas penyataan masalah kajian. Penggunaan rujukan yang lama seperti 20 tahun ke belakang terdapat di jurnal yang keempat. Jurnal ketiga dan kelima tidak menyatakan batasan kajian, manakala terdapat beberapa kesalahan bahasa dan ejaan yang dikesan seperti dalam jurnal kedua dan kelima. Semua kekuatan dan kelemahan tersebut diharap dapat memberi pengajaran yang amat berguna untuk kami menghasilkan satu penulisan akademik yang terbaik pada suatu masa nanti. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Shahlan yang sudi memberi tunjuk ajar dan bimbingan, dan tidak dilupakan rakan-rakan seperjuangan yang sudi memberikan perhatian. Kami memohon maaf di atas segala kekurangan, dan analisis yang dilakukan adalah semata-mata untuk tujuan pembelajaran serta tidak bermaksud untuk menafikan kekuatan yang ada pada setiap jurnal yang dikaji. Sekian, terima kasih.